Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh bantu ya memaklumkan kepada saya. Hari ini live saya adalah ringkas khusus kepada satu cabaran debat yang ingin saya sampaikan secara umum kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebentar lagi saya akan jelaskan sebab debat ini diadakan, tema debat ini, syarat-syarat yang saya tetapkan dan perkara-perkara yang ingin saya debatkan, antara lain lah. Okay. So sebelum saya mulakan, saya ada banyak ya soalan berhubung dengan kes-kes mahkamah dan sebagainya. Saya dah beritahu bila masuk babak mahkamah, bila masuk babak pendakwaan, saya cuma membuat sesi fakta versus auta dan tidak lebih dari itu. Dan saya tidak suka buat spekulasi. Jadi anda bolehlah rujuk kepada video saya berhubung dengan isu pendakwaan Muhyiddin antara fakta dan auta, dan satu lagi video yang menjelaskan mengapa saya tidak mungkin percaya kepada SPRM di bawah Azam Baki. Jadi anda boleh rujuk ya live tersebut. Jadi tujuan debat ini diadakan adalah kerana saya ingin mengambil kesempatan untuk muncul di pentas debat umum ya secara rasmi untuk membuktikan kepada rakyat bahawa rakyat banyak ditipu dan kerajaan ini gagal dan sebagainya. Okey. Saya juga ingin menjelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa kesinambungan ataupun mungkin perkataan yang lebih tepat ialah sekiranya ataupun ayat yang lebih tepat ialah sekiranya kerajaan ini terus mentadbir, negara akan makin mudarat. Okey. Jadi isu-isu yang ingin saya bangkitkan ataupun buktikan menerusi debat ini ialah, pertama, rakyat ditipu bahawa ini adalah kerajaan perpaduan. Jadi saya ingin buka peluang kepada Anwar untuk buktikan bahawa saya salah, kononnya ini adalah kerajaan perpaduan. Sebenarnya dari sudut definisi lazim, ini bukannya kerajaan perpaduan kerana adanya parti pembangkang iaitu Perikatan Nasional. Sebaliknya, ini adalah kerajaan campuran Barisan Nasional dan Pakatan Harapan diterajui oleh Perdana Menteri Pakatan Harapan. Okey, so itu pertama, ini adalah satu penipuan yang dilafazkan dari mula kerajaan ini ataupun Perdana Menteri dilantik. Okey, kedua, saya juga ingin menjelaskan dan memberi peluang kepada Anwar untuk menafikan bahawa tidak ada titah daripada Yang di-Pertuan Agong yang berbunyi bahawa perlu diwujudkan kerajaan perpaduan, ya, berbentuk titah bahawa ia mesti dilakukan, dan tidak pernah ada titah yang berkata Barisan Nasional wajib bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ya, kerana ini adalah berdasarkan rentetan peristiwa di mana Zahid telah menipu ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Ya, dia adakan mesyuarat pada satu malam dan semua bersetuju tidak akan sokong Muhyiddin mahupun Anwar. Dan disebabkan itu MP-MP BN memberi kebenaran kepada Zahid untuk mewakili mereka berjumpa Agong, tetapi kemudian Zahid menulis warkah rahsia kepada Agong dan menipu di dalam warkah itu kononnya 30 MP sokong Anwar. Ketiga, dari semua sudut ini bukanlah kerajaan madani seperti yang diwar-warkan dari sudut definisi madani, dan ini juga saya akan buktikan, dan saya beri peluang kepada Anwar untuk buktikan saya salah bahawa sebenarnya ini adalah kerajaan madani. Keempat, saya ingin buktikan bahawa landasan Anwar sudah silap dari sudut pelantikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan bagaimana ianya melibatkan penipuan kepada rakyat, khususnya dari sudut apa yang telah dilaung-laungkan sebelum PRU 15.
Yang kelima, saya ingin buktikan sejelas-jelas mungkin bahawa ini adalah kerajaan yang mengamalkan nepotisme secara terbuka. Malah Anwar telah memberi lampu hijau bagi mengamalkan nepotisme. Ya. Keenam, saya ingin menjelaskan mengapa tidak mungkin sesiapa atau majoriti boleh percayai ataupun pelabur boleh yakin bahawa kerajaan ini mampu memerangi rasuah setelah pelantikan Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketujuh, saya ingin jelaskan kepada rakyat di pentas umum bersama Anwar sebagai saksi dan orang yang saya akan berdebat dengan seandainya Anwar terima cabaran ini, bahawasanya hampir semua janji-janji manifesto utama Pakatan Harapan pada PRU 15 telah tidak ditepati, malah mereka melakukan yang bertentangan. Ya, banyak kegagalan, khususnya kegagalan kerajaan menepati janji untuk mengurangkan kos sara hidup, bahawasanya ia boleh dilakukan dengan mudah dan sebagainya. Kos bekalan ayam, telur, harga ayam, harga barangan dan sebagainya. Banyak kegagalan. Ya. Nombor 8, banyak yang kerajaan pimpinan Pakatan Harapan lakukan hari ini bertentangan dengan perjuangan mereka selama ini, termasuk kebebasan bersuara, termasuk kebebasan untuk berhimpun. Ya. Kesembilan, kerajaan ini mengamalkan dasar dendam atau pendendam. Satu contoh yang jelas ialah kita boleh lihat cara mereka mengecam Hadi Awang. Ya, apabila Hadi berkata kerajaan akan berlaku usaha untuk runtuhkan kerajaan, sebenarnya dari sudut proses demokrasi ini tidak ada apa-apa masalah. Ya, kalau menerusi contohnya proses parlimen, malah Anwar terlibat dengan terlalu banyak gerakan untuk cuba menumbangkan kerajaan-kerajaan terdahulu. Ya, dan ini saya akan buktikan. Ini 9 daripada intipati perkara-perkara yang ingin saya debatkan dengan Anwar, ya, secara terbuka, bagi membuktikan bahawa kerajaan ini kerajaan nepotisme yang gagal. Segagal-gagalnya kalau kita bersandar kepada satu tempoh standard atau piawai yang digunakan bagi perbandingan, iaitu tempoh 100 hari pertama Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan saya juga ingin membuktikan bahawa kerajaan tidak ada atau pernah mengumumkan pelan tindakan ataupun dasar ataupun kerangka kerja pemulihan yang boleh menunjukkan bahawa kerajaan tahu apa yang dia buat, malah belanjawan yang telah dibentangkan tidak mempamerkan sebarang dasar atau pelan atau kerangka kerja yang menunjukkan kerajaan ada penyelesaian terhadap menangani isu kos sara hidup dan masalah ekonomi negara. Jadi jika Anwar benar-benar Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, maka syarat saya adalah di dalam perdebatan ini saya dikira mewakili rakyat dan Anwar dikira sekadar mewakili menteri-menteri kerajaan. Jadi adakah Anwar berani berdebat dengan saya atau berdepan dengan saya? Saya beri kelonggaran kepada Anwar di mana saya berjanji saya hanya seorang diri dalam perdebatan ini, tetapi Anwar boleh didampingi oleh Menteri Ekonomi yang memang kononnya hebat dalam perdebatan, percakapan, formula, iaitu Rafizi Ramli, dan Anwar juga boleh didampingi oleh timbalan dia, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Maknanya maksimum saya beri 3 lawan 1. Tempoh atau masa perdebatan itu 2 jam, ya, kerana banyak isu yang ingin saya buktikan. Dan setelah perdebatan ini, Anwar boleh cubalah menempuh kejayaan untuk membuktikan bahawa kononnya Regi JC ini merapu. Dan saya ada peluang untuk membuktikan kepada rakyat betapa gagalnya
kerajaan ini. Sebenarnya saya tak perlu buat apa-apa untuk buktikan kepada rakyat. Rakyat dah tahu, khususnya Melayu Islam. Tetapi kita beri peluang kepada Anwar. Jadi saya dah fikirkan masak-masak, dan ada pasukan yang di belakang saya yang menyokong tindakan ini, dan ini bukannya pasukan politik. Ya. Menyentuh pasukan itu, mungkinlah dalam masa depan akan saya hidupkan semula GBN. Tapi itu kita lihat kemudianlah. Tapi ini pasukan yang berkait dengan GBN, iaitu satu gerakan yang saya aktif dulu, yang saya mulakan, iaitu Gerakan Bangsa Nasional. Jadi adakah Anwar sudi menerima cabaran saya ini, atau perlawanan saya untuk kita menegakkan kebenaran? Ya. So harap Anwar boleh jawablah. Ya. Dan harap anda boleh viralkan, kerana saya ikhlas. Saya ikhlas. Jadi kalau perdebatan itu membuktikan bahawa ada perkara yang saya silap, Anwar boleh buktikan ini adalah kerajaan perpaduan, bukannya kerajaan campuran dari sudut definisi, ya, maka saya akan terima. Itu sifat saya. Itu sifat saya. Saya juga akan menyentuh isu-isu rasisme yang telah berbangkit, dan saya akan membuktikan bahawa di dalam banyak isu yang cuba ditekan adalah orang Melayu Islam. Sekali lagi, adakah Anwar berani berdepan saya? Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.